Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu lepas kita dah tengok dalam bidang 1, unit 1.1 berkaitan dengan definisi sains sukan, pengenalan sains sukan. Baik, untuk minggu ni kita akan tengok unit 1.2 berkaitan dengan dasar sukan negara. Baik, pada akhir unit, murid dapat membandingkan sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan, membincangkan kesan pelaksanaan dasar sukan negara kepada individu, masyarakat dan negara. Baik, apa dasar sukan negara ni digubal pada 20 Januari 1988. Tujuan dasar sukan negara digubal untuk mewujudkan masyarakat yang cergas, sihat dan berdisiplin. Kemudian kita tengok dasar penggunaan sukan negara. Dasar penggunaan sukan ke arah pembentukan budaya sukan. Kenapa dasar sukan ini diwujudkan? Sebab nak membentuk satu budaya sukan dalam kalangan masyarakat negara. Nak membudayakan sukan kepada semua masyarakat. Kemudian yang kedua, memantapkan integrasi nasional melalui pelibatan masyarakat secara menyeluruh. Bagi semua masyarakat terlibat dalam sukan. Semua masyarakat tak kira bangsa lah. Jadi itu bertujuan untuk meningkatkan, memantapkan integrasi nasional. Dan yang kedua, pencapaian kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Yang ni untuk masyarakat. Kemudian bila dah terlibat dalam sukan, kemudian ada peluang menyertai kejohanan, sampailah ke peringkat antarabangsa untuk capai kecemerlangan, nak menang di peringkat antarabangsa. Kemudian dasar sukan ini digubal untuk semua lapisan masyarakat. Dasar sukan negara digubal untuk semua lapisan masyarakat berlandaskan rancangan pembangunan negara. Kenapa digubal? Sebab sukan mampu menggalakkan pertandingan yang sihat. Bila kita terlibat dalam sukan ni, kita boleh galakkan. Sukan ni boleh galakkan pertandingan yang sihat. Kemudian sikap muhibah dan toleransi yang tinggi. Bila dalam sukan, kalau tak ada sikap muhibah dan toleransi, sukan tu takkan berjaya lah. Kemudian yang ketiga, mewujudkan persefahaman dalam pasukan. Pembinaan kualiti moral dan fizikal yang berterusan. Ini tujuan dasar sukan negara ni digubal sebab sukan mampu galakkan semua ni lah. Baik, ada 8 objektif dasar sukan negara. Yang pertama, memperkasakan budaya pelibatan dalam sukan dalam kalangan masyarakat. Kita nak bagi ada budaya sukan dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan amalan bersukan ke arah mewujudkan budaya sukan dalam kalangan masyarakat. Bila ada budaya sukan ni, masyarakat kena tahulah kenapa kena buat itu, kenapa kena buat ini, kenapa tak boleh buat itu, kenapa tak boleh buat ini. Sebab pengetahuan dan amalan sukan ni dapat mengelakkan berlakunya kecederaan. Jadi bila kurang cedera ni, jadi masyarakat akan jadi lebih bersemangatlah untuk bersukan. Kemudian yang ketiga, menggalakkan penyertaan aktiviti sukan yang lebih luas di semua peringkat bagi membentuk sebuah masyarakat yang berdisiplin dan bersatu padu. Nak galakkan penyertaan aktiviti sukan yang lebih luas. Kalau contoh sebelum ni tak ada aktiviti di peringkat zon ataupun tak ada aktiviti peringkat negeri, peringkat daerah terus peringkat negeri. Jadi buat dulu aktiviti kejohanan peringkat negeri ataupun peringkat zon, peringkat daerah ataupun peringkat zon, kemudian baru ke peringkat negeri. Ataupun belum ada sukan di peringkat komuniti, peringkat penduduk setempat, buat kejohanan, buat sukan di peringkat penduduk setempat. Nak luaskan penyertaan, nak bagi semua terlibat dalam sukan. Yang ni peranan siapa? Peranan komuniti lah, peranan komuniti dalam masyarakat. Kalau di sekolah, peranan pihak sekolah dan para pelajar. Dan yang keempat, menyediakan peluang, insentif dan kerjaya bagi memenuhi keperluan asasi individu melalui sukan. Bagi peluang terlibat dalam sukan, peluang menyertai kejohanan, bagi ganjaran, bagi hadiah dan sebagainya, bagi kerjaya. Kalau contoh bila dah besar pada sukan, bagi peluang kerjaya. Itu akan bagi motivasi lah kepada atlet. Kemudian yang kelima, menyediakan kemudahan sukan. Bagi kemudahan sukan. Kalau contoh di peringkat komuniti, bagi dewan serbaguna, gelanggang serbaguna, untuk membudayakan sukan di peringkat masyarakat. Kemudian daripada situlah akan cungkil bakat-bakat untuk bertanding di peringkat negeri dan kebangsaan, seterusnya antarabangsa. Yang keenam, memperkukuh badan dan organisasi sukan dengan amalan tadbir urus yang profesional. Perkukuhkan persatuan-persatuan sukan
Kalau contoh di peringkat negeri ada persatuan sukan. Jadi pihak kerajaan memperkukuhkan dari segi bagi sumbangan, bagi kepakaran, untuk memperkukuhkan budaya badan dan organisasi sukan. Dan yang ketujuh, membangunkan sukan sebagai satu industri. Sukan ni jadi satu bidang yang dapat memberi peluang pekerjaan. Sebagai contoh, kalau ada kompleks sukan, ada fitness trainer, ada jurulatih kecergasan, ada jurulatih, ada pengurus. So membangunkan sukan ni sebagai satu industri. Dan yang ke-8, mencapai kecemerlangan peringkat kebangsaan. Bila tadi kita dah bagi budaya sukan kepada peringkat masyarakat, bagi prasarana, bagi peluang dan sebagainya. Tu bila dah ada bakat-bakat tu, jadi yang last kali kita nak capai kecemerlangan di peringkat kebangsaan, seterusnya peringkat terbangsa lah, nak jadi juara dunia. Itu objektif dasar sukan negara. Baik, dasar sukan negara ada dua. Yang pertama, sukan untuk semua, dan yang kedua, sukan untuk kecemerlangan. Baik, kita tengok dulu sukan untuk semua ni. Sukan untuk semua juga dikenali sebagai sukan massa. Ada dua nama lah, sukan untuk semua ataupun sukan massa. Tujuan dasar sukan untuk semua ni mengekalkan dan meningkatkan tahap kesihatan serta kesejahteraan anggota masyarakat. Tujuan dia nak bagi masyarakat sihat dan sejahtera. Aktiviti fizikal dan sukan berlaku secara spontan. Contoh sukan ni secara spontan. Kemudian diuruskan dengan tujuan untuk menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam kalangan masyarakat. Tujuannya bukan nak menang, sebab nak penyertaan. Kita nak galakkan semua terlibat dalam sukan tu, nak bagi sihat dan seronok. Rasa dapat isi masa lapang. Kemudian pertandingan, bukan pertandingan di peringkat kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa. Ini bukan pertandingan, dia cuma nak galakkan penyertaan. Kalau kita tengok contoh sukan neka peringkat komuniti, semua boleh terlibat, kepada kanak-kanak sampailah ke orang yang lebih dewasa. Dan larian aman, lari dengan bawa beg semua, dia bukan untuk menang, sebab just untuk sihat. Galakkan penyertaan, berapa penyertaan pun tak kisah. Kemudian senam aerobik, semua boleh terlibat. Itu contoh untuk dasar sukan untuk semua. Kita tengok sukan berprestasi tinggi, juga dikenali sebagai, yang ni dasar yang kedua, sukan berprestasi tinggi, juga dikenali sebagai sukan untuk kecemerlangan ataupun sukan elit lah. Yang ni sukan, kalau tengok berprestasi ni, maksud dia mesti nak menang lah. Dasar sukan ni dia ada latihan yang khusus, tujuannya untuk menang di peringkat yang tertinggi. Bertujuan meningkatkan prestasi atlet pada peringkat tertinggi, ada latihan yang khusus. Atlet diberi peluang bertanding pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Peluang bertanding macam mana? Dia ada peringkat-peringkat dia lah. Peringkat contoh, kalau kita ada peringkat zon, kemudian peringkat negeri, seterusnya peringkat kebangsaan. Itu peringkat-peringkat diberi peluang lah. Contoh, menang peringkat zon dapat peluang mewakili zon ke peringkat negeri. Menang peringkat negeri diberi peluang bertanding di peringkat kebangsaan. Menang peringkat kebangsaan diberi peluang ke peringkat yang lebih tinggi lah, pergi ke peringkat antarabangsa. So jadi semua sukan yang terlibat dalam sukan berprestasi tinggi ni ada peraturan dan syarat persekutuan sukan antarabangsa dan jawatan kuasa Olimpik. Kena ikut peraturan lah ni. Kalau yang sukan untuk semua tadi secara spontan, dia untuk penyertaan yang meluas. Kalau yang sukan berprestasi tinggi ni untuk capai prestasi atlet pada peringkat tertinggi. Contoh-contoh sukan adalah contoh peringkat pertandingan. Baik. So yang tu dua dasar sukan negara, sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Baik, kita tengok pula apa kesan pelaksanaan dasar sukan negara. Yang pertama kepada individu. Kita tengok pembentukan sasiah positif. Jadi kita akan lebih positif bila terlibat dalam sukan ni, meningkatkan keyakinan diri dan berdaya saing. Bila terlibat dalam sukan, bila selalu buat exercise, kita beriadah, kita kayu basikal, hiking, jogging, kita akan rasa lebih self confident, keyakinan diri kita akan lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. So kalau kita bersukan ni, memanglah badan kita akan lebih sihat, akan lebih cergas. Tapi dengan cara yang betul lah. Kalau buat aktiviti, kita jogging ataupun berbasikal dengan cara tak betul,
itu boleh datangkan risiko kecederaan juga kepada diri kita. Dia mesti ada ilmu untuk buat aktiviti sukan ni. Okey. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi sukan melalui penyertaan secara kompetitif di semua peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Okey, sebagai contohlah, kita sonok-sonok berjoging. Okey, jogging, kemudian bila peringkat kita masuk mentarisa peringkat sekolah. Okey, masuk mentarisa, menang. Okey, menang, jadi cikgu bagi peluang. Mewakili sekolah ke peringkat negeri. Peringkat negeri pun menang. Itu maksud dia, kita dapat tingkatkan prestasi sukan kita ni melalui penyertaan yang kompetitif. Pertandingan lah, sukan mentarisa ni kita tujuannya untuk menang, sebab nak bertanding di peringkat yang tertinggi. Okay. So dapat tingkatkan prestasi sukan. Asalnya kita just suka-suka jogging, kita just suka beriadah. Tapi bila ada peluang, kita dapat bertanding ke sukan yang berprestasi tinggi. Okay, kemudian yang keempat, penguasaan kemahiran pergerakan asas. So, aktiviti sukan, permainan tradisional dan rekreasi fizikal. Bila kita terlibat sukan, kita dapat belajar teknik larian yang betul, macam mana cara nak hiking, aspek keselamatan dalam aktiviti riadah. Itu kita akan dapat tahulah. Okey. Kemudian yang kelima, pengukuhan interaksi sosial dan mengurangkan tekanan hidup. Okay, bila kita buat aktiviti, kita dapat bersosial dengan rakan-rakan, kemudian kita dapat kurangkan tekanan hidup. Taklah stres duduk saja. Okey. Itu dah kesan kepada individu, kesan kepada masyarakat, meningkatkan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. Okey, bila kita buat aktiviti peringkat komuniti, so komuniti tu semua akan sihat lah. Okey, bila terlibat dalam sukan. Kemudian peningkatan semangat kesukarelaan. Okey, penyertaan kerjasama dan kesokongan dalam komuniti. Kita anjurkan sukanika. Jadi akan ada AJK tertentu, akan ada sukarela, akan ada penyertaan. Semua akan bagi kerjasama untuk menjayakan sukanika tersebut. Okey, jadi dia akan memupuk semangat kerjasama antara komuniti itulah. Okey. Yang ketiga, peningkatan jalinan perhubungan antara pelbagai kaum bagi mengukuhkan integrasi nasional. Meningkatkan jalinan perhubungan antara kaum. Okay, dalam komuniti kita tu mungkin ada Melayu, Cina, India. Jadi bila buat sukanika, kita buat senam aerobik ke, jadi semua tu akan terlibat. Jadi dia dapat tingkatkan jalinan perhubungan antara pelbagai kaum. Dan yang keempat, isi masa lapang dengan berfaedah. Dan yang ketiga, kesan pada negara. Memupuk persahabatan dengan negara-negara luar. Okay, bila kita anjurkan sukan ni, contoh Malaysia jadi tuan rumah sukan C ataupun tuan rumah kejuaraan bola sepak. Okay, jadi kita dapat pupuk persahabatan dengan negara luar. Dan yang kedua, pencapaian tertinggi di peringkat antarabangsa. Okay, so contoh Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, mereka menang di peringkat tertinggi lah. Okay, jadi juara dunia dalam sukan badminton dan squash. Dan yang ketiga, mengukuhkan penerimaan masyarakat antarabangsa untuk mengenali negara yang imej positif. Kalau penyokong kita ada semangat, ada etika kesukanan, okay, tak menunjukkan imej yang negatif, jadi masyarakat dapat terima negara kita ni. Oh, negara Malaysia ni bagus, kita boleh, kalau buat sukan kita boleh sertai. Kalau taklah negara yang, kalau contoh anjur sukan, penyokong dah kira nak buat rusuhan, kira nak baling botol, yang tu tak boleh lah. Yang tu akan tunjuk imej negatif kepada negara-negara lain. Okay, yang keempat, meningkatkan maruah bangsa dan negara di persada sukan antarabangsa. Bila kita menang di peringkat antarabangsa ni, memang semestinya akan tingkatkan maruah lah. Okay, akan naikkan nama negara. Dan yang kelima, pemupukan jalinan dan kerjasama antarabangsa. Okay, bila buat kejohanan ni sekaligus akan pupuk jalinan dan kerjasama antarabangsa, kerjasama Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dan Vietnam dan sebagainya lah. Itu negara-negara di Asia Tenggara. Okay, jadi untuk kesimpulannya, untuk unit 1.2, dasar sukan negara ada dua, sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Sukan untuk semua ni lebih kepada nak galakkan pelibatan masyarakat. Tujuan dia nak bagi masyarakat sihat dan mengisi masa senggang lah untuk keseronokan masyarakat. Dan sukan untuk kecemerlangan ni ataupun sukan berprestasi tinggi lebih kepada prestasi atlet, nak meningkatkan prestasi atlet di peringkat yang tertinggi. Kemudian kesan pelaksanaan dasar sukan negara ada 3.
Yang pertama, kesan kepada individu, kepada masyarakat dan kepada negara. Okay, saya harap kamu boleh faham lah untuk topik untuk unit 1.2 ni. Kalau ada soalan boleh tanyalah dalam grup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.